Ni yang kalau tuan-tuan tengok yang viral hari ni ke semalam, yang pasal cikgu sekolah rakam anak murid dia dalam kelas. Dia tanya, siapa sini yang apa dia ayah dia masak ke apa? Gitulah kan. Oh, pakai angkat tangan budak-budak kan, budak sekolah rendah angkat tangan kata ayah dia masak. Kan? Tanya kat depan tu budak perempuan, tak tahulah agak-agak ada jauh berapa kan. Tanya budak perempuan tu, ayah masak apa? Dia kata ayah masak ketum. Ayah masak ketum. Allah. Tuan-tuan, bila saya terima je video tu, saya kata ini masalah ni. Ini masalah. Tuan-tuan kena tahu undang-undang. Kan? Tuan-tuan kena tahu undang-undang yang berkuat kuasa. Selain daripada hukum syarak yang kita duk mengaji selama ni. Kan? Selain daripada hukum syarak yang kita mengaji selama ni, antara yang kita duk mengaji selama ni tuan-tuan sekalian, yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama lain, kita pernah bicarakan tajuk ni, iaitu haramnya kita mendedahkan aib seseorang. Kan, tak boleh. Tambah pula dia melibatkan budak kecil kan, yang cerita pasal aib ayah dia. Baik. Itu satu hal lah. Dan tajuk tu kita dah bincang sebelum ni panjang lebar tentang kewajipan kita tutup aib dan apa beza dengan mencegah kemungkaran dan seumpamanya. Tapi malam ni yang saya nak highlight kepada tuan-tuan, selain daripada masalah hukum syarak tu, iaitu melibatkan masalah akta kanak-kanak yang berkuat kuasa dalam negara kita. Akta kanak-kanak, khususnya Section 15. Kan? Tuan-tuan kena tahu satu benda. Mengikut akta kanak-kanak yang berkuat kuasa dalam negara kita, kalau ada satu jenayah, contoh satu jenayah, tak kira lah jenayah apa, pembunuhan ke, dadah ke, kan, curi ke, rompak ke, asalkan dia jenayah. Kan? Kalau melibatkan jenayah, maka kanak-kanak tu, sama ada kanak-kanak tu dia terlibat sebagai orang sebagai penjenayah sendiri, sebagai dia yang buat jenayah tu, ataupun dia terlibat dengan cara lain, ataupun dia sebagai saksi dan sebagainya, maka dalam undang-undang negara kita, kita tak dibenarkan untuk mendedahkan identiti kanak-kanak tu. Tak boleh dedahkan identiti dia, gambar dia tak boleh, termasuk video lah, gambar video dia apa semua, termasuk sekolah tempat dia mengaji, institusi pengajian dia, kan, ataupun alamat rumah dia, kan, apa sahaja yang boleh menyebabkan orang kenal identiti budak tu. Siapa-siapa yang mendedahkan apa-apa fakta, maklumat yang membawa kepada orang kenal budak tu, maka dia dianggap sebagai telah melanggar undang-undang. Tak boleh. Cikgu tu tak tahulah, ni saya duk baca macam-macam dah penjelasan. Ada yang kata cikgu tu rakam nak bagi kat mak dia lah apa semua. Tapi saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, bila jadi kes macam ni, kan, polis ambil tindakan siasat, hantar IP investigation paper, kertas siasatan kepada DPP, kan, yang Arif Timbalan Pendakwa Raya. Kalau dia kata lepaslah. Kalau dia kata kena dakwa, itu satu masalah. Tu belum kita cerita lagi tindakan tata tertib, kan, oleh Kementerian Pendidikan, oleh pihak berkuasa yang terlibat. Kalau cikgu, dengan cara cikgu lah. Sebab tu tuan-tuan kena ingat bahawa kita nak ambil video ke rakaman apa-apa berkaitan dengan kanak-kanak, pastikan tidak melibatkan apa-apa jenayah. Memanglah kita nak gelak je kan. Kita bukan niat apa pun. Dia kata ayah dia masak ketum, kita nak gelak je. Tapi kita tak tahu bahawa tindakan kita duk share, duk forward, duk sebarkan video budak yang kata ayah dia masak ketum tu, sebenarnya dia ada implikasi undang-undang. Dia ada implikasi undang-undang. Jadi kita benda-benda yang macam tu jangan duk senang-senang nak share. Nak share dalam grup yang tertutup tu tak apalah, grup family tak ada orang nak report, kan, adik-beradik kita je. Tapi kalau kita share sampai keluar, kan, ada orang report, kita kena.
Ada orang report, kita kena. Jadi cikgu ke, kerja berniaga ke, apa sekalipun, kita kena ingat bahawa kita tetap tertakluk kepada undang-undang selain daripada hukum syarak.